A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam FB Live Masjid Raja Haji Fi Sabilillah Cyberjaya. Okey, ahlan wa sahlan Puan Rusmin, Puan Suryati. Dan hari ini telah masuk hari yang ke-5 Ramadan dan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, diberi ruang, diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui bulan yang mulia ini untuk melaksanakan tuntutan agama, melaksanakan rukun Islam yang ke berapa? Puasa di bulan Ramadan. Rukun Islam yang ketiga, iaitu berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu adalah satu kewajipan dan salah satu daripada rukun Islam, iaitu rukun Islam yang ketiga. Dan hari ini kita berada di bulan Ramadan untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Alhamdulillah, ruang dan peluang itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk kita bertemu dengan Ramadan dan untuk kita beribadah di dalamnya, kerana mudah-mudahan bulan ini dapat membentuk kita menjadi Muslim yang beriman, Muslim mukmin yang bertakwa, insya-Allah. Ahlan wa sahlan Puan Roslina. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Salbiah Kapa, Tuan Haji Farid Azizan, Fatin daripada Kedah, insya-Allah. Puan Mus, ahlan wa sahlan. Okey. Kita juga berdoa mudah-mudahan Allah sentiasa menjaga kita, melindungi kita, memberkati hidup kita, memberkati umur kita, memberkati masa kita, memberkati ilmu yang kita ada, insya-Allah, dan memberkati setiap langkah kita, setiap perbuatan kita, dan mudah-mudahan kita menjadi Muslim, mukmin yang salih dan salihah, insya-Allah. Waalaikumsalam Tuan Muhammad Nur Ismail. Puan Jalihah Ridwan, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, insya-Allah kita jumpa nanti. Waalaikumsalam Nurul Izzah. Kita dapat berjumpa, alhamdulillah, walaupun bukan di Masjid Raja Haji Fi Sabilillah, tapi kita dapat berjumpa dalam secara live di FB Raja Haji Fi Sabilillah, FB Masjid Raja Haji Fi Sabilillah Cyberjaya. Alhamdulillah, Allah bagi kesempatan ini dan bagi peluang ini kita berada dalam bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan adalah bulan rahmat, bulan keberkatan, di mana pada bulan ini, sebagaimana kita sedia maklum, ada satu hari ataupun satu malam yang dinamakan sebagai, yang kita biasa panggil sebagai malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar. Malam itu adalah Lailatun. Okay, Lailatul Qadar iaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita semua Lailatul Qadar untuk kita sujud dan takarrub pada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat kemuliaan kerananya, kerana Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita baca Al-Quran, kita juga mendapat kemuliaan itu, insya-Allah.
Waalaikumsalam Tuan Habibullah Mustafa. Okey, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk untuk sekalian manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Dan Ramadan juga adalah bulan maghfirah, bulan keampunan, bulan kesabaran dan bulan kemenangan. Kenapa dinamakan sebagai bulan kemenangan? Kerana pada bulan Ramadan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tentera Islam dapat kemenangan dalam perang Badar, iaitu pada 17 Ramadan. Begitu juga dalam bulan Ramadan ini jugalah Mekah dibuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dapat menawan orang Quraisy dan membuka Mekah, Fathul Mekah. Okey, dan ia juga dinamakan sebagai bulan kemenangan kerana bila kita berpuasa, kita berbuka, di situ ada kemenangan melawan nafsu. Ya, kemenangan melawan nafsu dapat menunaikan rukun Islam yang ketiga, iaitu berpuasa. Dan di akhir Ramadan kita berjaya, kita menang. Dalam tempoh sebulan itu kita menang melawan nafsu, berpuasa, taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk minggu ini kita akan sambung berkaitan dengan hibah lagi. Kita telah bincangkan, maknanya sebelum ini definisi hibah, kita dah tahu apa dia hibah, kita dah tahu apa dia rukun-rukun hibah untuk menyempurnakan hibah itu, dan kita juga telah masuk kepada jenis-jenis hibah, di mana hibah itu ada hibah mutlak, hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan ataupun gantian, kemudian hibah umrah dan hibah rukbah. Kita dah sampai kepada hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Dan insyaAllah minggu ini kita akan masuk tajuk hibah umrah dan hibah rukbah. Alhamdulillah, kita telah ada 24 orang. InsyaAllah kita boleh mula dengan tajuk hibah sebagai instrumen perancangan harta orang Islam. Ya, Puan Nur Afidah Abdul Rahman, ahlan wa sahlan. Okey, hibah ialah pemberian secara sukarela, iaitu akad tabarruk daripada seseorang, iaitu pemilik harta, kepada pihak lain. Maknanya memberikan sesuatu harta kepada pihak lain, iaitu penerima hibah secara sukarela yang berkuat kuasa ketika hidup. Maksudnya rukun dan syarat hibah berkuat kuasa ataupun disempurnakan ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Rukun hibah yang pertama apa dia? Pemberi hibah. Yang kedua, penerima hibah. Yang ketiga, harta yang dihibahkan. Dan yang keempat ialah lafaz ijab daripada pemberi hibah dan lafaz qabul daripada penerima hibah. Maksudnya lafaz ijab dan lafaz qabul itu dilaksanakan ketika hidup pemberi dan penerima hibah telah sempurna rukun-rukun hibah ini, dan juga telah sempurna syarat qabad. Qabad itu ialah penerimaan milik. Penerima hibah menerima milik harta yang dihibahkan dengan keizinan pemberi hibah. Kalau penerima hibah nak ambil milik harta yang dihibahkan itu, maknanya nak menguasai harta yang dihibahkan itu, syaratnya ialah pemberi hibah mengizinkan harta yang dihibah itu diterima milik oleh penerima hibah. Dan penerimaan milik itu hendaklah berlaku ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Itu adalah hibah, akad hibah.
yang telah sempurna rukun dan syaratnya ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Berbeza dengan wasiat, wasiat ialah pemberian milik harta kepada pihak lain, ya, secara akad tabarruk, iaitu akad sukarela, secara sukarela yang diberikan ketika hidup, tetapi pelaksanaannya ataupun penerimaan milik itu berlaku selepas kematian pewasiat. Selagi mana pewasiat masih hidup, harta yang dihibahkan, harta yang diwasiatkan masih lagi menjadi milik pewasiat. Bila mana pewasiat meninggal dunia, barulah harta yang diwasiatkan itu akan diterima milik oleh penerima wasiat. Beza dengan hibah. Bila semalam saya dalam Facebook kan ada memori kan, dia keluar balik memori lalu, okey. Saya terbaca di situ ada soalan daripada rakan FB yang bertanyakan apa bezanya hibah bersyarat, ya? Apa bezanya hibah bersyarat dengan wasiat? Kenapa soalan itu ditanya? Kerana pada syarat hibah, kan kita dah belajar hibah bersyarat. Pada syarat hibah itu contohnya saya berikan rumah ini, ataupun saya beri kepada anak lah, ya. Umi berikan rumah ini kepada kamu, syaratnya Umi duduk dulu rumah ini sehingga Umi meninggal dunia. Seolah-olah di situ pemberian itu terlaksana selepas kematian. Tapi apa yang kita dah belajar sebelum ni, saya ingin ulang semula. Hibah bersyarat, mestilah rukun dan syarat qabat itu dilaksanakan ketika hidup pemberi dan penerima hibah. Walaupun saya mensyaratkan dalam lafaz ijab saya, mensyaratkan hibah itu saya berikan kepada anak, tetapi saya duduk dulu rumah itu selagi mana saya masih hidup, itu adalah hibah bersyarat. Meletakkan syarat dalam lafaz ijab saya, sekiranya kamu hendak menerima hibah ini, syaratnya saya duduk rumah ini selama mana saya masih hidup. Walaupun lafaz ijabnya ada syarat begitu, tetapi rukun dan syarat qabat telah berlaku ketika hidup saya, di mana anak saya sebagai penerima hibah, dia terima hibah tersebut ketika saya masih hidup, ketika pemberi masih hidup. Bila saya kata, Umi berikan rumah ini kepada kamu, anak saya jawab, saya terima. Ataupun dalam lafaz ijab itu ada syarat, Umi berikan rumah ini kepada kamu, syaratnya Umi duduk rumah ini selagi mana Umi masih hidup. Kamu setuju? Okey, itu syarat dalam lafaz ijab ataupun lafaz pemberian hibah saya kepada anak. Kemudian anak saya akan menjawab, ya Umi, saya terima. Saya terima hibah ini dan bersetuju dengan syarat Umi duduk rumah ini selagi mana Umi masih hidup. Maknanya lafaz qabul telah diterima oleh anak. Maknanya anak melafazkan lafaz qabul penerimaan hibah ini dengan menerima ataupun dengan bersetuju dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pemberi hibah. Kemudian apa yang anak perlu buat ialah, ataupun apa yang perlu dibuat oleh pemberi hibah ialah memberikan keizinan kepada penerima hibah untuk mengqabat, untuk menerima milik harta yang telah saya hibahkan ini. Bagaimana bentuk penerimaan milik itu bergantung kepada adat ataupun uruf, ataupun bergantung kepada bentuk harta yang dihibahkan. Kalau harta itu adalah rumah, maka anak boleh bertasarruf ataupun boleh masuk ke dalam rumah tersebut, boleh menggunakan rumah tersebut, boleh duduk rumah tersebut, tetapi syaratnya saya juga duduk di rumah tersebut, ya. Ataupun anak menerima geran tanah ataupun geran rumah tersebut, anak menerima kunci rumah tersebut,
itu antara bentuk qabat yang dilaksanakan oleh penerima hibah ketika hidup pemberi hibah. Maksudnya, rukun dan syarat qabat terlaksana ketika hidup pemberi hibah dan juga penerima hibah. Berbeza dengan wasiat, ya, berbeza dengan wasiat. Kalau saya katakan kepada anak saya, Umi berikan rumah ini kepada kamu selepas Umi mati. Itu lafaz wasiat daripada pewasiat daripada saya. Umi berikan, dia tak guna perkataan wasiat pun dekat situ, tetapi mengaitkan pemberian itu dengan lepas kematian. Umi berikan rumah ini kepada kamu selepas Umi mati. Itu adalah lafaz ijab wasiat, di mana saya memberi rumah itu pelaksanaannya bila? Selepas kematian saya. Ya, selepas kematian saya itu adalah wasiat. Makanya bila saya mati nanti, anak saya akan menerima rumah itu selepas kematian saya. Okey, selepas kematian saya, bukan terima rumah itu ketika saya masih hidup. Dan wasiat, ingat ya, wasiat tidak boleh diberikan kepada anak. La wasiyata lil warith. Ya, anak adalah waris yang berhak menerima harta pusaka saya. Sekiranya saya mati, maka wasiat itu mauquf ataupun mauqufah ataupun terhenti sehinggalah mendapat keizinan, kalau nak dilaksanakan, sehinggalah mendapat keizinan daripada waris-waris lain yang berhak menerima harta pusaka saya. Maksudnya kalau anak nak terima wasiat itu, ya, perlu mendapat izin daripada waris-waris saya selepas saya mati, ya, selepas saya meninggal dunia. Keizinan itu perlu diperolehi selepas kematian saya. Kalaulah waris-waris saya bersetuju, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Tetapi sekiranya waris-waris saya tidak bersetuju, maka wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Itu adalah wasiat. Kenapa wasiat? Kerana lihat kepada lafaz ijab. Ya, lafaz ijab yang saya berikan. Beza dengan Umi berikan rumah ini kepada kamu. Okey? Syaratnya Umi duduk rumah ini dahulu sehingga Umi meninggal dunia. Kemudian anak ini menerima ataupun qabul harta yang dihibahkan, dia terima geran tanah, dia boleh masuk rumah itu, dia boleh selenggarakan rumah tersebut, dia ada kunci rumah dan dia boleh bertransaksi, dia boleh bertasarruf dengan harta yang dihibahkan, maka itu adalah hibah. Ya, telah sempurna rukun dan syarat hibah. Beza dengan wasiat, lafaznya ialah Umi berikan rumah ini selepas Umi mati. Selepas Umi mati, maka pemberian itu adalah wasiat, dilaksanakan selepas mati, qabulnya atau penerimaan milik selepas kematian pewasiat, dan mestilah mengikut rukun dan syarat wasiat. Antaranya ialah la wasiyata lil warith, tidak boleh wasiat kepada waris, dan sekiranya wasiat itu diberikan kepada bukan waris, contohnya saya berikan kepada anak angkat saya, maka tak perlu mendapat izin daripada waris-waris, tapi lihat kepada kadar wasiat yang saya berikan. Sekiranya melebihi 1/3 daripada harta pusaka saya, barulah lebihan daripada 1/3 itu perlu mendapat keizinan daripada waris-waris. Kalau saya beri wasiat kepada anak angkat ataupun kepada sesiapa saja yang bukan waris saya. Kalau saya beri kepada adik perempuan saya ataupun saya beri kepada adik lelaki saya, maka adik perempuan dan adik lelaki saya bukanlah waris yang berhak mempusakai harta pusaka saya. Kenapa? Kerana mereka dihijab, dihalang daripada mewarisi harta pusaka saya. Sebab apa? Siapa yang hijab mereka? Kerana saya ada anak lelaki. Maka anak lelaki menghijab ataupun menghalang adik-beradik saya daripada mewarisi harta pusaka saya, maka mereka boleh menerima wasiat. Mereka boleh menerima wasiat, cumanya lihat berapa kadar harta yang saya wasiatkan. Sekiranya lebih daripada 1/3,
sah wasiat sekadar 1/3 sahaja. Jangan batalkan wasiat tersebut, nampak je lebih daripada 1/3, maka kita pun kata wasiat terbatal. Tak. Wasiat sah sekadar 1/3, bakinya perlu mendapat keizinan daripada waris-waris. Sekiranya waris-waris bersetuju, maka wasiat itu sah sepenuhnya. Tapi sekiranya waris-waris tidak bersetuju, yang sah hanyalah 1/3. Ini kalau wasiat kepada bukan waris. Tapi kalau wasiat kepada waris, perlu mendapat keizinan daripada waris-waris. Ya, kalau saya wasiatkan kepada suami, kalau saya wasiatkan kepada anak-anak, kalau saya wasiatkan kepada mak saya, atau saya wasiatkan kepada ayah saya, yang itu adalah wasiat kepada waris. Kalau buat wasiat kepada waris, bila saya meninggal dunia, nak laksanakan wasiat tersebut, perlu mendapat izin daripada waris-waris saya yang lain. Sekiranya waris-waris lain tidak bersetuju, maka wasiat itu terbatal, tidak boleh dilaksanakan. Tetapi sekiranya waris-waris bersetuju, maka wasiat itu boleh dilaksanakan, ya, dengan persetujuan waris-waris. Dan persetujuan itu mestilah persetujuan yang dibuat ketika ataupun selepas kematian pewasiat, selepas saya mati. Kalau saya masih hidup, saya buat wasiat, kemudian saya sahkan kepada anak-anak saya yang lain, kepada suami saya, kepada mak dan ayah saya minta persetujuan mereka. Mereka pun kata mereka bersetuju ketika pewasiat masih hidup. Tapi selepas saya mati, pewasiat mati, waris-waris tidak bersetuju. Persetujuan mana yang kita nak terima pakai? Persetujuan ketika saya sebagai pewasiat masih hidup, ataupun persetujuan yang dibuat oleh waris-waris selepas saya mati. Maksudnya, kalau waris-waris bersetuju ketika pewasiat masih hidup, tetapi tidak bersetuju selepas kematian pewasiat, maka tidak bersetuju itu adalah diterima pakai. Maksudnya wasiat terbatal. Kerana apa terbatal? Kerana waris-waris tidak bersetuju dengan wasiat tersebut, ya, wasiat kepada anak kandung, waris-waris lain tak bersetuju. Bila masa dia tak bersetuju? Selepas kematian pewasiat. Masa hidup pewasiat, waris-waris tu bersetuju. Tapi selepas kematian pewasiat, waris-waris tidak bersetuju, maka wasiat kepada anak kandung ini tadi terbatal ataupun tidak boleh dilaksanakan. Ya, sekiranya waris-waris tidak bersetuju dengan wasiat yang diberikan kepada waris, ya, kepada anak kandung ini tadi, waris-waris lain tidak bersetuju, maka harta yang diwasiatkan itu adalah menjadi harta pusaka pewasiat. Menjadi harta pusaka pewasiat. Tetapi kalaulah waris-waris bersetuju dengan wasiat yang diberikan kepada anak kandung ini tadi, maka harta itu menjadi milik anak kandung yang menerima wasiat ini tadi. Ya. Berbeza dengan hibah. Hibah bersyarat tadi, kalau mati pemberi hibah, maka rumah itu menjadi hak milik penerima hibah. Tak perlu mendapat keizinan daripada waris-waris pemberi hibah. Masa pemberi hibah hidup, dia beri kepada anak kandung A, ya, kepada anak yang bernama A ini tadi, tak perlu pun mendapat keizinan ataupun persetujuan daripada waris-waris pemberi hibah ketika pemberi hibah hidup. Bila pemberi hibah mati pun, sekiranya hibah itu telah sah, cukup rukun dan syarat, selepas kematian pemberi hibah, harta yang dihibahkan itu tidak termasuk daripada ataupun tidak termasuk dalam kalangan harta pusaka, tidak termasuk dalam harta pusaka pemberi hibah. Dia telah menjadi milik anak yang menerima hibah ni tadi, si A ni tadi. So kalau nak beri harta kepada anak, ya, nak beri kepada anak, nak beri kepada suami, nak beri kepada ibu ataupun nak beri kepada bapa, maka instrumen yang perlu ataupun patut digunakan ialah, instrumen yang tepat digunakan ialah hibah, bukan wasiat. Nak buat wasiat boleh tak? Boleh. Cumanya ada risiko untuk wasiat itu
dibatalkan ataupun tidak boleh dilaksanakan sekiranya waris-waris pewasiat ataupun waris-waris si mati tidak bersetuju dengan wasiat yang diberikan kepada waris-waris tertentu. Ya. Waalaikumsalam. Ramid Abu Bakar. Okey. Itu tadi saya nak jelaskan tentang apa beza antara hibah bersyarat dengan wasiat. Jangan keliru. Dia tak ada istilah hisiat. Hisiat tu apa? Hibah wasiat. Kenapa dinamakan sebagai hibah wasiat ataupun hisiat? Kerana dia kata dalam hibah bersyarat itu pemberian dilaksanakan selepas kematian. Tidak. Pemberian hibah bersyarat pelaksanaannya berlaku ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Maknanya lafaz ijab, lafaz qabul dan syarat qabat itu dilaksanakan ketika hidup pemberi hibah dan juga ketika hidup penerima hibah. Kalau hanyalah rukun sahaja sempurna, maknanya ada lafaz ijab, ada lafaz qabul, tetapi qabat belum berlaku. Contoh macam ni. Saya kata kepada anak saya, Umi berikan rumah ini ataupun Umi berikan kereta ini kepada kamu. Okey, berikan kereta ini kepada kamu. Anak saya kata, saya terima Umi. Maknanya lafaz ijab ada, lafaz qabul ada. Okey, itu adalah rukun hibah yang keempat, sempurna dah. Rukun hibah yang pertama, kedua, ketiga tu apa? Pemberi hibah. Siapa pemberi hibah? Saya. Penerima hibah. Siapa penerima hibah? Anak saya. Harta yang dihibahkan sebagai rukun yang ketiga. Apa dia harta yang dihibahkan? Kereta. Maknanya pemberi, penerima, harta yang dihibahkan dan lafaz ijab, saya berikan kereta ini kepada kamu, dan lafaz qabul iaitu saya terima kereta ini, okey, telah berlaku ketika hidup. Rukun dah sempurna. Tak sempat anak saya qabul, tidak sempat anak saya qabat. Qabat kereta, bagaimana bentuk qabat kereta? Dia ambil kunci kereta, ya. Dia ambil kunci kereta, dia gunakan kereta tersebut, ya, dia bayar bulan-bulan kereta ataupun dia boleh guna kereta itu, penyerahan kunci dan sebagainya. Itu adalah antara bentuk qabat kereta, iaitu harta alih. Tak sempat anak saya ambil kunci kereta yang saya pegang, saya tak sempat nak serahkan kunci kereta itu kepada anak saya. Lepas dia kata, saya terima Umi, saya meninggal dunia. Ya, tak sempat nak qabat. Okey, tak sempat nak qabat, saya meninggal dunia. Maknanya kunci kereta itu masih lagi dalam pemilikan saya. Ya, masih lagi dalam pemilikan saya. Anak saya tak sempat nak qabat, tapi sempat qabul. Dia lafazkan, saya terima. Apakah kedudukan kereta ini? Adakah kereta ini harta pusaka saya? Ataupun kereta ini telah menjadi milik anak saya? Okey, sebab apa? Sebab rukun dah sempurna tetapi qabat belum lagi berlaku. Kalau ikut mazhab Syafi'i, ya, penerima hibah iaitu anak saya perlu minta izin daripada waris-waris saya, iaitu daripada anak yang lain, daripada suami saya, daripada mak ayah saya, untuk qabat, untuk ambil kunci kereta. Bagi tahu dekat adik-beradik lain, bagi tahu dekat suami saya, bagi tahu dekat mak ayah saya, Umi dulu telah berikan kereta ini kepada saya. Okey. Ijab dah berlaku, qabul dah berlaku, tapi saya tak sempat lagi nak ambil kunci ini. Kalaulah waris-waris lain bersetuju untuk mengizinkan penerima hibah qabat ataupun menerima milik harta yang dihibahkan selepas kematian pemberi hibah, maka hibah itu sah. Hibah itu berkuat kuasa. Tetapi sekiranya waris-waris tidak bersetuju, waris-waris pemberi hibah tidak bersetuju, maka hibah itu terbatal. Jadi, cepat-cepat qabat setelah qabul dilakukan. Habis je qabul, terus minta izin untuk qabat, dan pemberi hibah pun cepat-cepat qabatkan, beri izin kepada penerima hibah untuk qabat. Berlaku kematian,
tak perlu minta izin daripada waris-waris. Tapi kalau dah sempurna qabul, dah sempurna rukun hibah, cuma belum berlaku qabat, maka perlu minta izin daripada waris-waris pemberi hibah. Tetapi kalau qabul tak sempat, contoh, saya kata pada anak saya, Umi berikan kereta ini kepada kamu. Anak saya tak sempat pun nak kata saya terima. Dia sambil lewa, dia jalan, kemudian tak sempat nak qabul, saya meninggal dunia. Ya, saya meninggal dunia. Maknanya ijab berlaku, qabul belum berlaku. Apatah lagi qabat, qabat pun tak berlaku. Qabul belum berlaku dan qabat pun tidak berlaku. Maka hibah itu terbatal. Ya, jumhur fuqaha ataupun fuqaha ataupun ulama fiqh berpendapat, keseluruhan majoriti ulama fiqh berpendapat hibah itu terbatal ataupun tidak berlaku hibah, tidak berlaku akad hibah. Kenapa tidak berlaku akad hibah? Bukan terbatal ya, tidak berlaku akad hibah. Kenapa tidak berlaku? Kerana qabul belum berlaku. Ataupun kalau mak kata, mak rasalah, Umi nak bagi kereta ini kepada kamu. Kemudian saya meninggal dunia. Saya baru rasa, belum lagi lafaz ijab daripada saya. Baru rasa nak bagi. Itu pun hibah belum berlaku. Okey ya. Tetapi tadi rukun sempurna. Saya berikan kereta ini kepada kamu. Anak saya kata saya terima. Okey. Qabat tak berlaku, ya. Qabat tak berlaku. Jumhur fuqaha daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa perlu mendapat izin daripada waris-waris pemberi hibah untuk qabat harta yang dihibah. Tapi menurut mazhab Hanafi, sekiranya berlaku ijab tapi tidak berlaku qabat, tidak berlaku penerima milikan, mazhab Hanafi kata hibah terbatal. Kerana menurut mazhab Hanafi, qabul tidak diperlukan tetapi memadai dengan qabat. So, bila tak berlaku qabat, maka hibah terbatal. Itu menurut mazhab Hanafi. Tapi kalau kita nak pegang dengan pandangan mazhab Maliki, tidak perlu kepada qabat. Kerana rukun hibah telah sempurna, ada ijab, ada qabul, ya, ada qabul daripada penerima hibah, sudah sempurna rukun hibah, maka qabat tidak diperlukan. Sekiranya berlaku kematian di pihak pemberi ataupun penerima hibah, maka hibah telah sah ikut mazhab Maliki, kerana mazhab Maliki tidak mensyaratkan qabat ataupun penerima milikan. Itu mazhab Maliki. Tapi jumhur fuqaha daripada kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan qabat. Okey. Tapi jumhur fuqaha mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, ya, kalau tak berlaku qabul, hibah tidak berlaku. Bukan terbatal, hibah tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Hanyalah ada lafaz ijab tetapi tiada lafaz qabul. Maknanya rukun hibah tidak sempurna. Tak ada qabul, tak ada qabat, maka rukun hibah tidak sempurna. Qabul tiada, rukun hibah tidak sempurna, hibah tidak berlaku. Kalaulah ada mak kita, contoh mak kita pernah kata, mak rasa mak nak bagi rantai ini kepada kamu. Kalau mak pernah kata gitu, okey. Kemudian kita sekarang ni dah tahu tentang hukumnya, ialah mak baru rasa, mak belum lagi lafaz ijab pemberian hibah itu. Maka kita tanya mak semula, mak jadi ke nak bagikan rantai ini kepada saya? Kalau mak kata, ya, mak bagi rantai ini kepada kamu, maka cepat-cepat kita jawab, ya mak, saya terima rantai ini. Tapi kita juga boleh kata, mak, saya terima rantai ini, tapi mak pakailah dulu rantai ini selama mana mak masih hidup. Sian mak kita kan, dia nak bagi rantai tu, tapi dia nak pakai dulu. Jadi kita bagi mak kita pakai dulu. Yang pentingnya qabul telah berlaku, qabat pun dah berlaku. Bila masa qabat berlaku, kita ambil rantai ini tadi. Kita ambil rantai ini, kemudian kita serahkan semula kepada mak. Qabat dah berlaku. Tapi bagaimana kita nak dakwa bila berlaku kematian ke atas mak ni tadi, tak ada bukti yang menunjukkan bahawa
tak ada bukti yang menunjukkan bahawa rantai itu telah diberikan oleh mak kepada kita. Kita cakap dengan adik-adik kita yang lain, mak dah bagi rantai ini kepada saya. Adik-adik tahu tak pemberian rantai itu? Ustazah kata tak disyaratkan, ya, minta izin daripada waris-waris lain. Betul. Untuk sahkan hibah itu atau untuk menentukan sama ada hibah itu sah ataupun tidak diperlukan keizinan daripada waris-waris. Tetapi bagaimana kita nak buktikan bahawa akad hibah telah berlaku? Bagaimana kita nak buktikan bahawa rantai itu telah dihibahkan oleh mak kepada kita? Maka perlu kepada dokumen, perlu kepada bukti bertulis, pembuktian yang menunjukkan bahawa mak telah berikan rantai itu kepada kita dan kita telah terima, tetapi kita beri izin kepada mak untuk gunakan semula. Menimbulkan keraguan. Kalau mak bagi pada kita, kenapa bila mak mati rantai itu masih ada di leher mak? Kenapa kita dakwa bahawa rantai itu telah diberikan kepada kita? Siapa yang nak menjadi saksi? Siapa yang menyaksikan pemberian itu? Apa buktinya yang menunjukkan bahawa rantai itu telah diberikan kepada kita? Maka antara bukti yang boleh menjadi bukti menunjukkan bahawa rantai itu telah diberikan kepada kita ialah dengan menulis dokumen ataupun ada saksi, perlu kepada saksi, ya. Saksi itu tidak semestinya dalam kalangan waris. Siapa-siapa sahaja, yang penting dia baligh dan berakal. Okey, tak perlu daripada kalangan waris. Daripada kalangan waris pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, perlu kepada saksi. Saksi dan dokumen bertulis bukanlah rukun dan syarat hibah itu sah. Dia hanya sebagai bukti keperluan untuk membuktikan bahawa hibah telah berlaku. Kalau tak ada dokumen, kalau tak ada saksi, tapi ada video, kan kita masa mak bagi hibah itu, rantai itu pada kita pun rakam dengan video. Sekiranya dalam rakaman itu cukup rukun dan syarat, ada lafaz ijab, ada lafaz qabul, kemudian ada berlaku qabat, kemudian kita menyerahkan semula kepada mak kita, cukup dalam rakaman video itu. Dan video itu bukan video tipu lah, ya, maknanya video itu boleh dipercayai, maknanya memang kita yang ambil sendiri ataupun mak kita yang ambil, maka video itu pun boleh menjadi satu bukti yang menunjukkan bahawa hibah telah berlaku. Ya, hibah telah berlaku, bukan perlu kepada saksi, perlu kepada dokumen, perlu kepada pembuktian-pembuktian lain, bukannya sebagai rukun dan syarat, tapi ia adalah satu keperluan untuk membuktikan bahawa hibah itu telah terlaksana. Maknanya hibah itu, harta itu telah dihibahkan daripada pemberi kepada penerima dan penerima telah qabat harta yang dihibahkan. Itu adalah antara bentuk hibah, iaitu hibah bersyarat. Mak bagi rantai ini tapi dia nak guna dulu. Anak pun ambil rantai tersebut, terima rantai tersebut, saya terima, kemudian dia pakai rantai tersebut, kemudian diserahkan semula, tak pakai pun tak apa, dia pegang, kemudian diserahkan semula kepada mak untuk mak gunakan rantai itu selama mana mak nak pakai. Mak pakailah selama mana mak nak pakai. Okey, kita izinkan mak kita menggunakan atau memanfaatkan rantai yang telah dihibahkan kepada kita. Bukan kita bagi semula hibah rantai itu, ain harta itu kepada mak, bukan. Tapi kita mengizinkan mak memanfaatkan, maknanya bagi mak pinjam rantai yang telah dihibahkan oleh mak kepada anak ni tadi. Ya. Tu saya nak bezakan antara wasiat dan hibah bersyarat. Harap semua faham. Kalau ia dilaksanakan selepas mati, maka itu adalah wasiat. Tapi kalaulah rukun dan syarat qabat itu dilaksanakan ketika hidup, tapi dia pulangkan semula kepada mak, bukan pulangkan ain itu, tapi memberi izin manfaat, memberi mak pinjam emas itu ataupun memberikan manfaat
kalau ayah bagi tanah kepada kita, kita izinkan ayah ini memanfaatkan tanah tersebut. Selepas dia beri pada kita, tak apalah, ayah ambil dulu hasil kebun ini selama mana ayah masih hidup. Kita izinkan, kita berikan manfaat ataupun hasil tanah ini kepada mak ayah kita. Yang pentingnya qabul itu telah berlaku dan anak telah qabat ataupun telah menerima milik harta yang dihibahkan. Dia ambil geran tanah ataupun dia bercucuk tanam ke atas tanah tersebut. Perlu kepada saksi, perlu kepada dokumen bertulis ataupun kepada video dan sebagainya, apa-apa bentuk pembuktian untuk membuktikan bahawa harta itu telah dihibahkan kepada kita. Ya, untuk menjadi bukti bahawa rukun dan syarat qabat telah berlaku ke atas harta tersebut. Kalaulah rukun dan syarat qabat ini belum berlaku, maka harta itu menjadi harta pusaka pemberi hibah. Tetapi kalaulah rukun dan syarat qabat telah berlaku ketika hidup, maka harta itu menjadi harta penerima hibah, tidak menjadi harta pusaka pemberi hibah sekiranya pemberi hibah meninggal dunia. Okey, mudah-mudahan kita faham, dapat membezakan antara hibah bersyarat dengan wasiat. Okey. Baik, kita dah selesai hibah mutlak, kita telah selesai hibah bersyarat, kita telah selesai hibah dengan syarat balasan ataupun gantian. Okay, hari ini kita masuk hibah dengan syarat umrah ataupun hibah umrah. Apa dia hibah umrah? Umrah ini umur ya. Umrah tu umur. Hibah yang diberikan tetapi dikaitkan dengan umur seseorang, umur pemberi ataupun umur penerima hibah. Hibah yang dikaitkan dengan umur pemberi ataupun dikaitkan dengan umur penerima hibah. Okey, contoh lafaz ijab hibah umrah. Saya pernah kata sebelum ini, kalau bagaimana kita nak tahu hibah itu hibah bersyarat ataupun hibah dengan syarat balasan atau gantian ataupun hibah mutlak ataupun adakah ianya hibah umrah, kita lihat pada lafaz ijab pemberi. Lihat kepada lafaz ijab pemberi. Sekiranya lafaz itu ada syarat, maka ia adalah hibah bersyarat. Sekiranya lafaz itu dikaitkan dengan umur pemberi ataupun dengan umur penerima, maka hibah itu adalah hibah umrah. Ya. Hibah umrah ialah hibah yang dikaitkan dengan umur pemberi ataupun dikaitkan dengan umur penerima. Contoh lafaz ijab hibah umrah. Okey, contohnya. Saya berikan rumah ini kepada kamu sepanjang umur saya. Contoh macam tu. Saya berikan rumah ini kepada kamu sepanjang umur saya. Umur saya itu adalah umur pemilik harta, iaitu pemberi hibah. Okey. Penerima kata saya terima. Kemudian dia duduk rumah tersebut. Siapa duduk rumah tersebut? Penerima hibah. Sebab pemberi berikan rumah itu kepada penerima hibah sepanjang umur pemberi hibah. Okey, sepanjang umur pemberi hibah. Penerima hibah duduklah rumah tersebut. Okey, duduk sampai bila-bila dia duduk, mati je pemberi hibah, maka rumah itu akan dikembalikan kepada waris-waris pemberi hibah. Ya. Sebab apa? Sebab lafaz ijabnya ialah saya berikan rumah ini kepada kamu sepanjang umur saya. Umur siapa? Umur pemberi hibah. Mati je pemberi hibah, maka rumah itu akan kembali kepada waris-waris pemberi hibah. Okey, itu adalah satu bentuk hibah umrah. Bentuk yang kedua ialah kalau saya lafazkan begini.
Saya hibahkan rumah ini kepada kamu sepanjang umur kamu. Sepanjang umur kamu. Umur siapa? Umur penerima hibah. Bila je penerima hibah pun qabul lah ya, maknanya dia terima, kemudian dia duduk rumah tersebut. Bila mati je penerima hibah, maka rumah itu akan dikembalikan kepada pemberi hibah. Kalau pemberi hibah masa tu dah mati, masa mati penerima hibah, pemberi hibah dah mati, kembalikan kepada waris-waris pemberi hibah. Ya, mati je penerima hibah, rumah itu kembali kepada pemberi hibah ataupun waris-waris pemberi hibah. Itu adalah hibah umrah. Hibah yang dikaitkan dengan umur, sama ada umur pemberi ataupun umur penerima. Ya, kalau ikut mazhab Maliki, itu adalah hibah manfaat. Dia menghibahkan manfaat menduduki ke atas rumah tersebut, menduduki rumah tersebut kepada siapa? Kepada penerima hibah. Bergantung kepada umur pemberi ataupun umur penerima. Mati je kalau dikaitkan dengan umur pemberi, maka mati je pemberi, maka manfaat itu tamat, pemberian manfaat itu tamat, maka harta yang dihibahkan tadi kembali kepada waris-waris pemberi. Itu adalah hibah umrah yang dikaitkan dengan umur pemberi ataupun umur penerima. Dia kaedahnya senang. Hibah umrah ini dalam apa-apa keadaan sekalipun, kalau dikaitkan dengan umur penerima ke, dikaitkan dengan umur pemberi ke, dalam keadaan apa-apa sekalipun, harta itu tetap akan dikembalikan. Ain harta itu, ya, harta yang dihibahkan itu tetap akan dikembalikan kepada pemberi hibah ataupun waris-waris pemberi hibah. Itu adalah hibah umrah. Ya, dikembalikan kepada pemberi hibah ataupun waris-waris pemberi hibah, kerana hibah umrah itu adalah hibah manfaat. Manfaat mengguna, sama ada tempohnya itu dikaitkan dengan umur pemberi ataupun umur penerima. Ya. Ada juga lafaz hibah umrah begini. Saya hibahkan rumah ini kepada kamu sepanjang umur kamu. Ya. Saya hibahkan rumah ini kepada kamu sepanjang umur kamu dan umur waris-waris kamu. Ataupun saya hibahkan rumah ini kepada kamu selagi mana, dan kepada waris-waris kamu selagi mana kamu ada waris. Maknanya rumah itu menjadi milik penerima hibah dan waris-waris penerima hibah selagi mana penerima hibah ada waris. Cucu, cicit, ciut ke bawah. Ya. Selagi mana dia ada waris keturunan, maka rumah itu menjadi milik waris keturunan penerima hibah. Tapi kalau penerima hibah tak ada waris, mati setakat anak penerima hibah, kemudian tak ada waris, maka harta yang dihibahkan itu akan kembali kepada pemberi hibah ataupun waris-waris pemberi hibah. Itu juga adalah salah satu bentuk hibah umrah. Ya, dikaitkan dengan umur penerima hibah dan waris-waris penerima hibah. Apa pandangan fuqaha berkaitan dengan hibah umrah ini? Sah tak syarat dikaitkan dengan umur pemberi ataupun penerima hibah? Adakah akad hibah itu sah? Satu. Yang kedua, adakah syarat dalam akad hibah, syarat umrah itu sah? Yang kedua, maknanya ada dua kat situ kena lihat. Adakah akad hibah umrah ini sah? Yang kedua, adakah syarat akad
Adakah syarat umrah, iaitu syarat yang dikaitkan dengan umur penerima atau pemberi ini supaya dipulangkan semula kepada pemberi, itu sah ataupun tidak. Ada dua kat situ ya. Ikut jumhur fuqaha mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali, akad hibah tersebut ini iaitu akad hibah umrah sah, namun syarat umrah itu syarat yang dikaitkan dengan umur dan dikembalikan kepada pemberi hibah itu atau dikembalikan kepada pemberi atau waris-waris pemberi hibah itu adalah terbatal. Maknanya akad itu sah, syarat terbatal. Bila syarat terbatal, maksudnya harta yang dihibah itu kekal menjadi milik penerima hibah, dan sekiranya penerima hibah meninggal dunia, maka ianya akan dipusakai oleh waris-waris penerima hibah. Ini menurut jumhur fuqaha mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Menurut Imam Malik, menurut Imam Malik, mengharuskan akad dan syarat umrah. Maksudnya akad sah, syarat umrah juga sah. Kalau dikaitkan dengan kematian penerima, maka bila penerima mati, maka harta yang dihibahkan itu akan kembali kepada pemberi hibah ataupun waris-waris pemberi hibah. Akad sah, syarat pun sah ikut Imam Malik. Ya. Itu menurut Imam Malik. Kita bincang secara ringkas. Menurut Imam Ahmad dan qaul qadim Imam Syafi'i serta pendapat Al-Qasim bin Muhammad, dan ramai lagi para fuqaha ataupun ilmuwan fiqh berpendapat bahawa hibah umrah yang mensyaratkan harta yang dihibahkan adalah untuk penerima dan waris-warisnya akan menjadi milik penerima dan waris-warisnya. Saya hibahkan rumah ini kepada kamu sepanjang umur kamu dan waris-waris kamu. Maka hibah itu menjadi milik penerima hibah dan waris-waris penerima hibah. Ini menurut pandangan yang ketiga. Tetapi sekiranya pemberi hibah tidak menyatakan bahawa harta yang dihibahkan itu akan menjadi milik waris penerima, seperti dia kata, sekiranya kamu mati, harta tersebut akan kembali kepada aku ataupun akan kembali kepada waris-warisku. Ini lafaz pemberi hibah. Maka harta yang dihibahkan itu akan kembali kepada pemberi ataupun waris-warisnya. Maksudnya akad hibah umrah sah dan syarat umrah juga sah. Ya. Akad hibah sah, syarat umrah juga sah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis sahih ya ni, hadis sahih, innamal umrah allati ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqula hiya laka wa li aqibika fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Sesungguhnya umrah yang diharuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seseorang itu berkata, ini untuk kamu dan untuk keturunan kamu. Maka apabila dia telah berkata ini untuk kamu, selagi kamu hidup, maka ia akan kembali kepada pemiliknya apabila kamu mati. Maknanya kalau dia kata ini milik kamu selagi mana kamu hidup, bila mati je penerima hibah, maka ia akan kembali kepada pemberi hibah. Mati je penerima hibah, kalau saya kata ia menjadi milik kamu selama mana kamu masih hidup, mati je penerima hibah, maka harta yang dihibahkan akan kembali kepada pemberi hibah. Itu adalah hibah umrah. Ada pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa ianya adalah sah akad tetapi syarat batal. Ada juga pandangan fuqaha yang mengatakan bahawa akad sah dan syarat juga sah. Ya, maknanya hibah
umrah, sah daripada akad dan juga sah syarat yang ditetapkan dalam akad tersebut, iaitu syarat umrah. Okey, bagaimana penerimaan ataupun amalannya di Malaysia? Ada tak kes hibah umrah yang disahkan oleh Mahkamah Syariah? Ya, di Mahkamah Syariah ada kes yang hibah umrah tidak sah dan ada juga kes yang hibah umrah sah. Ya, ada kes hibah umrah sah. Sah akad dan sah syarat. Ada kes sah akad dan batal syarat. Ada kes juga akad batal kerana wujudnya syarat umrah. Maknanya batal semua. So ada 3 situasi. Ya, tapi saya nak tekankan ada kes hibah umrah yang syarat akadnya sah dan syaratnya juga sah. Okey. Kita masuk jenis hibah yang terakhir. Sempat ya? Pukul 11 baru masih pukul 11, ada lagi setengah jam. Kita masuk jenis hibah yang terakhir, iaitu hibah rukbah. Okey, hibah rukbah. Kita ada hibah mutlak, hibah bersyarat, hibah dengan syarat balasan atau gantian. Kita juga telah bincangkan tentang hibah umrah dan sekarang kita nak bincangkan tentang hibah rukbah. Apa dia hibah rukbah? Rukbah. Okey. Sama tak hibah rukbah ini dengan hibah umrah? Selalu orang keliru antara hibah rukbah dan hibah umrah. Kenapa keliru? Sebab kat situ ada dikaitkan dengan umur ataupun kematian. Okey. Hibah rukbah. Contohnya lafaz hibah rukbah ini, abang hibahkan rumah ini kepada kamu sekiranya kamu mati dulu daripada abang, maka rumah ini akan kembali kepada abang. Ini contoh lafaz ijab hibah rukbah. Abang hibahkan rumah ini kepada kamu sekiranya kamu mati dulu daripada abang, maka rumah ini akan kembali kepada abang. Kalau abang mati dulu daripada kamu, maka rumah ini kekal menjadi milik kamu. Itu adalah hibah rukbah. Ya, maksudnya kalau penerima hibah mati dulu daripada pemberi hibah, maka rumah yang dihibahkan itu akan kembali menjadi milik pemberi hibah. Apa hikmahnya dekat situ? Okey. Hibah ialah akad tabarruk. Akad secara sukarela yang hukumnya adalah sunat ataupun suatu akad yang digalakkan, bukan satu kewajipan tapi suatu yang digalakkan untuk kita buat, untuk kita laksanakan, untuk kita rancang harta kita menggunakan instrumen hibah. Bila contohnya kalau dalam tempoh kita belajar sebelum ini, saya tak sempat lagi ajar jenis hibah rukbah, baru sampai hibah mutlak. Kemudian isteri ni balik rumah ataupun isteri ni bagi tahu dekat suami, tadi saya belajar dengan Dr. Liza, Ustazah Liza kata kena hibah untuk pastikan rumah ini menjadi milik saya. Kalau abang mati nanti, kesian dekat saya bang. Rumah ini kalau abang mati, saya hanya dapat 1/8. Kat mana saya nak cari baki nilai harta rumah ini untuk diberikan kepada waris-waris abang yang lain, sama ada mak, ayah ataupun kepada adik-beradik sekiranya si mati tidak meninggalkan anak lelaki dan sekiranya si mati tidak ada bapa. Bagaimana saya nak berikan bahagian rumah ini kepada waris-waris yang abang yang lain? Saya suri rumah, saya tak mampu.
Tapi bila abang mati, rumah ini akan menjadi harta pusaka abang kalau abang tak hibahkan kepada saya. Ini antaranya, ya. Isteri minta dekat suami untuk dihibahkan rumah itu kepada dia. Tapi dia tak habis belajar lagi. Dia hanya belajar sampai hibah mutlak. Okey. Kemudian disuruh si suami ini tadi hibahkan rumah itu kepada isteri. Kerana kasih dan sayang suami ini, dia pun hibahkan rumah itu secara mutlak kepada isteri tanpa dikaitkan dengan apa-apa syarat. Ya, tanpa dikaitkan dengan apa-apa syarat. Lepas je suami ini menghibahkan rumah itu kepada isteri dengan hibah mutlak, ya, hibah mutlak. Suami hibahkan kepada isteri rumah itu dengan hibah mutlak. Isteri meninggal dunia. Dan suami hanya ada rumah tersebut. Hartanya hanyalah rumah tersebut. Dia tak ada harta lain melainkan rumah dan duit gaji dia lah. Ya. Rumah itu telah dihibahkan secara mutlak kepada si isteri. Bila isteri mati, rumah itu menjadi harta pusaka isteri. Kenapa menjadi harta pusaka isteri? Kerana hibah telah berlaku. Telah sempurna rukun dan syarat hibah. Telah sempurna rukun dan syarat hibah. Rumah itu telah menjadi milik isteri. Bila isteri mati, dia jadi harta pusaka isteri. So suami yang asalnya pemilik rumah tersebut, bila isteri mati, dia hanya berhak 1/2 ataupun 1/4 daripada harta pusaka isteri, termasuklah rumah ni tadi. Rumah itu telah menjadi harta pusaka isteri. Jadi suami tak ada hak lagi ke atas rumah tersebut. Sedangkan rumah itu adalah rumah suami. Dia nak bagi pada isteri untuk menjaga kebajikan isteri. Takut nanti kalau dia mati, rumah ini, isteri tak mampu untuk memberikan bahagian daripada rumah ini kepada waris-waris suami yang lain. Jadi dia pun hibahkan mutlak kepada isteri. Yang menjadi mangsa adalah suami. Kenapa menjadi mangsa suami? Suami yang bayar bulan-bulan rumah tersebut, ya. Dia duduk rumah tersebut. Bila isteri mati, rumah itu menjadi harta pusaka isteri. Dan suami tidak mampu untuk memberikan nilai bahagian, ya, harta pusaka waris-waris isteri ni. Dia ada mak, dia ada ayah, ya. Tak mampu nak bahagikan 1/6 kepada ayah isteri, 1/6 kepada mak isteri, ya, untuk mengambil semula rumah itu, untuk menguasai rumah tersebut, untuk duduk rumah tersebut. Maka dia kena keluar daripada rumah itu ataupun dia jual rumah itu untuk dinilaikan dan nilainya diagihkan ikut faraid. Sebab dia telah menjadi hak isteri ini tadi. So, kenapa perlu kepada hibah rukbah? Perlu kepada hibah rukbah ini kerana untuk menjaga kepentingan pemberi hibah dan juga menjaga kepentingan penerima hibah. Menjaga kepentingan dua-dua belah pihak. Tidak merugikan mana-mana pihak sebenarnya kerana ia adalah akad tabarruk, tidak merugikan pihak penerima dan juga tidak merugikan pihak pemberi. Kalaulah penerima mati dulu, maka rumah itu akan dikembalikan kepada pemberi. Kalaulah pemberi mati dulu sebelum penerima, maka rumah itu kekal menjadi milik penerima. Ya, kekal menjadi milik penerima untuk menjaga kemaslahatan pemberi dan kemaslahatan penerima. Adakah hibah ini terlaksana selepas kematian? Tidak. Rukun dan syarat hibah terlaksana ketika hidup pemberi dan penerima. Kalau saya ada rumah, saya nak hibah rukbahkan rumah saya kepada suami saya.
abang, saya berikan rumah ini kepada abang. Sama ada saya nak kata, abang, saya hibah rukbahkan rumah ini pun boleh. Ataupun saya kata, saya berikan rumah ini kepada abang. Sekiranya abang mati dulu, maka rumah ini akan kembali kepada saya. Sekiranya saya mati, maka rumah ini kekal menjadi milik abang. Kemudian suami saya kata, saya terima. Qabul dah berlaku. Qabul dah berlaku. Rukun dah sempurna, ya. Ijab qabul berlaku. Qabatnya bila suami kita duduk rumah tersebut, ya. Suami kita menguasai rumah tersebut, maka qabul dan qabat telah berlaku ketika hidup pemberi hibah dan hidup penerima hibah. Cumanya ada syarat, dibuatnya suami kita mati dulu, maka rumah itu akan kembali menjadi milik saya. Dan sekiranya saya mati, maka ia kekal menjadi milik suami saya. Itu adalah hibah rukbah. Ya, hibah rukbah. Apa hukum hibah rukbah? Apa pandangan fuqaha berkaitan dengan hibah dengan syarat rukbah? Syarat yang mensyaratkan kalau abang mati dulu, iaitu penerima hibah mati dulu, maka rumah itu akan kembali kepada pemberi hibah. Ikut mazhab Syafi'i, bersandarkan kepada qaul jadid Imam Syafi'i dan Hambali, hibah rukbah hukumnya adalah sah. Sama seperti hibah umrah, tetapi syarat rukbah tidak diterima pakai. Maknanya bila saya kata, ini pandangan pertama, pandangan fuqaha yang pertama ialah akad hibah itu sah tetapi syarat rukbah terbatal. Maksudnya bila saya kata kepada suami saya hibahkan rumah ini kepada abang. Okey, kalau abang mati dulu, maka rumah ini akan kembali kepada saya. Tapi kalau saya mati dulu, maka rumah ini kekal milik abang. Menurut pandangan yang pertama, hibah itu sah, tetapi syarat rukbah terbatal. Ya, syarat rukbah terbatal. Jadi macam mana? Maka bila mati penerima hibah, rumah itu menjadi harta pusaka penerima hibah. Dia tak kembali kepada saya. Menurut pandangan yang pertama. Pandangan mazhab Syafi'i bersandarkan kepada qaul jadid Imam Syafi'i dan Hambali. Okey. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua. Fuqaha dalam kalangan tabi'in seperti Al-Qasim bin Muhammad, okey, boleh rujuk kitab Ibn Qudamah, kitab Mughni li Ibn Qudamah, ada dalam kitab tersebut. Pandangan ini yang mengharuskan syarat rukbah sebagaimana mereka mengharuskan syarat umrah. Rukbah sah, akad sah, syarat pun sah. Maksudnya, saya hibahkan rumah ini kepada abang. Kalau abang mati dulu, rumah ini kembali kepada saya. Kalau saya mati dulu, maka rumah ini kekal milik abang. Itu syarat rukbah. Ikut pandangan yang kedua ini, akad hibah sah, syarat pun sah. Maksudnya, kalau penerima hibah mati dulu sebelum pemberi hibah, maka rumah itu kembali kepada pemberi hibah. Kalau pemberi hibah mati dulu sebelum penerima hibah, maka rumah itu kekal menjadi milik penerima hibah. Ya, ikut pandangan yang kedua. Sebagaimana hadis, setiap manusia berpegang kepada syarat yang telah ditetapkan dalam urusan dan pemberian. Al-muslimuna ala syurutihim. Okey. Itu adalah hibah rukbah. Ada dua pandangan fuqaha. Pandangan pertama, hibah sah, syarat batal. Pandangan kedua, hibah sah, syarat pun sah. So, ada perselisihan pandangan fuqaha di situ. Kalau kita melihat kepada keperluan, kemaslahatan, maka hibah dengan syarat rukbah diperlukan untuk diaplikasikan dalam masyarakat kita pada hari ini untuk menjaga kepentingan pemberi dan kepentingan penerima. Ya, kerana dengan akad rukbah itu tidak akan merugikan mana-mana pihak.
tidak merugikan penerima dan juga tidak merugikan pemberi. Ya. Untuk menjaga kepentingan pemberi ataupun pemilik harta. Ya, hibah ini sebenarnya bukannya hanya satu jenis sahaja. Hibah ni ada macam-macam jenis. Bukan saya yang kata, ia telah dibincangkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab fiqh. Ya, telah dibincangkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab fiqh dan mereka mempunyai sandaran, mempunyai hujah untuk mengharuskan ataupun tidak mengharuskan akad hibah yang ada syarat ini. Sama ada syarat umrah, syarat rukbah, syarat balasan ataupun syarat gantian. Dan saya bincangkan pada hari ini, saya datangkan pandangan-pandangan fuqaha berkaitan dengan syarat dalam akad hibah. Ya. Saya datangkan pandangan fuqaha. Bukannya satu pandangan saja, tapi kita datangkan pandangan fuqaha nak menunjukkan bahawa akad hibah terdapat banyak jenis akad. Nak tahu jenis akad itu, lihat kepada lafaz ijab pemberi hibah. Kalau ada lafaz, dalam lafaz ijab itu syarat balasan, maka dia adalah hibah dengan syarat balasan. Kalau dalam akad hibah itu ada syarat rukbah ataupun ada syarat mengatakan bahawa hibah ini saya berikan kepada abang, kepada kamu, sekiranya rumah ini saya berikan kepada abang ataupun kepada kamu, sekiranya abang mati dulu maka rumah ini menjadi milik saya, kembali kepada saya. Kalau saya mati dulu maka ia kekal menjadi milik abang. Itu juga telah dibahaskan ataupun dibincangkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab fiqh. Mereka mempunyai hujah, mereka mempunyai pandangan yang dilandaskan ataupun bersandarkan kepada hujah-hujah. Masing-masing ada hujah masing-masing. Ya, lihat kepada keperluan dan kepentingan. Ya, keperluan dan kepentingan pemberi ataupun penerima hibah mengikut keadaan situasi masyarakat. Okey, bagaimana pelaksanaan hibah rukbah ini di Malaysia? Kita nak tengok aplikasi hibah rukbah di Malaysia. Ada tak? Kalau kita nak kata hibah rukbah itu tidak sah ataupun sama ada hibah rukbah itu sah, digunakan ataupun diterima dalam masyarakat Islam di Malaysia ataupun diterima diaplikasikan dalam masyarakat, kita lihat kepada keputusan Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security dalam mesyuarat ke-44 pada 15 Januari 2003 menerima pakai prinsip hibah rukbah sebagai asas syariah dalam pelaksanaan borang akuan hibah untuk transaksi yang melibatkan akaun bersama tabung unit amanah, terutamanya akaun yang dipegang oleh orang Islam. Maksud kat situ, hibah rukbah diterima pakai menggunakan pandangan fuqaha yang kedua tadi. Hibah sah, iaitu akad sah dan syarat juga sah. Ya. Kita lihat juga pada keputusan mesyuarat ke-34 Majlis Penasihat Syariah Bank Negara yang mengharuskan hibah bersyarat. Hibah bersyarat dalam takaful itu adalah lebih kurang kepada hibah bersyarat rukbah. Kat mana kita nak lihat bahawa ia adalah, walaupun tidak disebut hibah bersyarat rukbah, tapi kita boleh lihat di situ ia adalah syarat rukbah. Kat mana kita nak tengok? Atau bagaimana kita boleh kesan ia adalah hibah bersyarat rukbah? Tengok ya. Manfaat takaful lazimnya dikaitkan dengan kematian. Ini adalah keputusan mesyuarat ke-34 Majlis Penasihat Syariah Bank Negara. Okey, manfaat takaful lazimnya dikaitkan dengan kematian peserta dan tempoh matang sijil. Sekiranya peserta masih hidup semasa sijil takaful matang, ya, peserta yang mencarum takaful itu masih hidup dan sijil takaful itu matang ketika pencarum masih hidup, manfaat takaful akan dimiliki oleh pencarum ataupun peserta. Walau bagaimanapun, jika peserta meninggal dunia sebelum tamat tempoh matang, maka hibah akan berkuat kuasa. Maksudnya, hibah takaful akan berkuat kuasa apabila
peserta ataupun pencarum takaful ni tadi meninggal dunia sebelum tempoh matang takaful tersebut. Kalau pencarum ataupun peserta takaful itu masih hidup ketika takaful itu matang, maka manfaat takaful itu menjadi milik peserta. Tapi kalau dia mati sebelum manfaat ataupun takaful itu matang, maka hibah berkuat kuasa, maksudnya dia menjadi milik penerima hibah. Itu hibah rukbah lah tu. Ya. Maknanya ia diaplikasikan juga dalam hibah takaful. Kalau kita lihat kes keputusan mahkamah ataupun kes-kes yang berkaitan dengan hibah rukbah, apa pandangan hakim ataupun adakah semua kes hibah rukbah itu hibah sah ataupun akad sah syarat batal? Tak semua kes begitu ya diputuskan. Ada yang syarat batal, akad hibah sah. Maksudnya bila mati penerima, maka rumah itu menjadi milik waris-waris penerima. Dia menjadi harta pusaka penerima. Itu pandangan fuqaha yang pertama. Ada juga kes yang diputuskan hibah batal, akad hibah batal, syarat rukbah pun batal. Ada juga kes yang diputuskan begitu, dan ada juga kes yang diputuskan akad hibah sah, syarat rukbah juga sah. Apa antara kes yang hibah rukbah ini sah? Ialah kes Rafizah binti Abdul Karim di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Isu dalam kes ini ialah lafaz ataupun akad hibah dikaitkan dengan kematian salah satu pihak, iaitu hibah rukbah. Dikaitkan dengan kematian salah satu pihak, iaitu hibah rukbah ke atas sebuah unit rumah pangsapuri. Maka mahkamah memutuskan bahawa transaksi hibah yang berlaku antara pemberi hibah dan penerima hibah, iaitu plaintiff melalui dokumen pengisytiharan hibah terhadap setengah bahagian bagi sebuah unit rumah pangsapuri adalah sah menurut hukum syarak. Hibah rukbah dalam kes Rafizah binti Abdul Karim adalah diputuskan sah oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Saya datangkan satu kes sahaja. Banyak kes lagi sebenarnya berkaitan dengan hibah rukbah yang diputuskan sah akad dan juga sah syarat hibah rukbah tersebut. Ustazah, saya baca soalan ya. Ustazah, saya ada satu rumah yang sederhana yang didiami sekarang, tapi atas nama adik yang bekerja government kerana kami suami isteri ada masalah atas penamaan. Masalah tu. Rumah itu maksudnya yang bayar adalah suami ataupun isteri, ya. Tetapi rumah itu atas nama adik. Nak pinjam nama lah ni. Masalahnya, ada tak dokumen yang menunjukkan bahawa rumah itu adalah milik suami ataupun isteri, milik Puan Suryati ataupun suami Puan Suryati? Kalau tiada dokumen yang menunjukkan bahawa, dokumen ataupun pembuktian lain yang menunjukkan bahawa rumah itu adalah milik Puan Suryati, maka bila berlaku kematian ke atas adik ni tadi akan menimbulkan masalah. Bukan setakat dari segi hukum syaraknya nak buktikan, tetapi dari sudut pentadbiran pun dia akan menjadi masalah di situ. So sebaiknya selesaikan tukar nama ini tadi, kalau boleh tukar nama kepada Puan Suryati ataupun suami.
Ataupun kalau ada kekangan dari sudut pentadbiran ataupun dari sudut pinjaman kewangan ni tadi ni, buat dokumen yang menunjukkan bahawa rumah itu sebenarnya adalah milik Puan Suryati tetapi pinjam nama adik, untuk memudahkan urusan waris-waris, sama ada waris adik Puan Suryati ataupun waris Puan Suryati sendiri, untuk menuntut. Kita kematian itu satu kepastian, mati itu pasti. Maknanya untuk memudahkan waris-waris kita. Sebab tu kita perlu merancang harta kita. Perlu merancang harta kita sebelum kita mati supaya harta itu dapat diagihkan kepada waris-waris selepas kematian kita. Memudahkan waris-waris kita menguruskan harta kita kalau kita tak beri ketika hidup lah. Tapi kalau kita tak beri ketika hidup, maknanya berlaku kematian, harta itu dah menjadi milik penerima hibah, dia tak menjadi harta pusaka. Tapi dalam isu Puan Suryati ini tadi, Puan Suryati tak berikan kepada sesiapa, tidak juga beri kepada si adik kan. Rumah itu bukan dihibahkan kepada adik tetapi pinjam nama adik, maka perlu buat dokumen ataupun dokumen bertulis ataupun datangkan saksi dan sebagainya yang menunjukkan bahawa rumah itu adalah milik Puan Suryati tetapi pinjam nama adik untuk urusan pinjaman bank dan sebagainya. Okey. Ada tinggal lagi beberapa minit. Saya kira cukup sampai di sini untuk saya bincangkan. Ya, betul Puan Suryati. Cuma beri pinjam nama sahaja, pinjam nama adik, bukannya beri kepada adik. So perlu ada pembuktian yang menunjukkan bahawa rumah itu adalah milik Puan Suryati untuk memudahkan waris-waris nanti. Takut berlaku kematian kepada adik, harta itu diagihkan kepada waris-waris si adik. Okey. Saya rasa cukup untuk hari ini. Ya, kita sebenarnya banyak lagi tajuk-tajuk yang nak dikupas berkaitan dengan hibah. Mudah-mudahan perkongsian hari ini mendapat memberi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini adalah perkongsian yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, memberi manfaat kepada kita, memberi manfaat kepada keluarga kita dan memberi manfaat kepada umat Islam, insya-Allah. Kita kongsikan bersama keluarga kita, kita aplikasikan ilmu yang kita ada ini, kita rancang harta kita. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita, kepada keluarga kita dan juga ia memberi manfaat kepada umat Islam secara keseluruhannya. Okey, selamat berpuasa, Ramadan Karim. Saya nak kongsikan satu hadis berkaitan dengan bulan puasa ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan kedua-duanya. Yang pertama, apabila berbuka dia gembira, iaitu dapat melaksanakan puasa dengan sempurna pada hari tersebut. Dan yang kedua, apabila berjumpa dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia bergembira disebabkan ibadah puasanya itu. Maknanya bila kita berpuasa, kita ada dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan kerana kita telah melaksanakan puasa kita. Kegembiraan bila kita selesai puasa kita, kita berbuka nanti, kita rasa gembira kerana kita dapat melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dan yang kedua, kita akan gembira apabila kita berjumpa dengan pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita jumpa lagi insya-Allah. Selepas ini bolehlah kita main masak-masak untuk menggembirakan keluarga kita untuk berbuka puasa nanti insya-Allah. Jumpa lagi minggu hadapan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurangnya itu datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Selamat berbuka.